Silakan. Okay, saya nak tanya Abang Wan, tidak bolehkah kita menggunakan SOSMA ke atas mereka yang terlibat dalam skandal SCS ni sebab ini melibatkan isu keselamatan negara, dan juga saya lihat tindak tanduk macam Najib, Zahid dan juga Syamuddin selaku mereka yang terlibat atau bertanggungjawab terhadap skandal SCS ni, mereka cuba mengeriukan rakyat lah dengan statement-statement mereka ni kan. So tidak bolehkah kita menggunakan tindakan SOSMA supaya siasatan dapat berjalan dengan lancar, dan ialah dengan sesuatu tindakan dapat sebab ini melibatkan keselamatan negara. Apa pandangan Abang Wan berkaitan dengan SOSMA ni? Bagi kita daripada awal lagi memang kita menentang SOSMA. Itu prinsip kita asas lah, kerana undang-undang tu memang zalim dan dulu pun ditentang oleh PAS. Berjuang habis-habisan PAS menentang SOSMA ni, tapi hari ni dia kata SOSMA ni ada nas, ada dalil yang mengharamkan. Dan kalau lah orang politik boleh ditahan kan. Dan juga baru-baru ni yang kita baca dalam surat khabar, orang tu menyeludup dua wanita, saya tengok dalam bonet kereta kan, penyeludupan dua wanita dan ditahan di bawah SOSMA. Sedangkan dalam undang-undang negara kita bukan tak ada kan, akta penyeludupan manusia, akta pendatang tanpa izin, parti dan sebagainya, boleh aja nak gunakan tu. Tapi kenapa mereka gunakan SOSMA untuk nak tahan orang ini kan? Dan mereka akan ditahan tidak lebih dari 28 hari, dan apa akan terjadi kepada dia sepanjang dalam tahanan, kepada keluarga dia dan sebagainya. Kita bukan nak bela orang macam ni, tapi keadilan itu harus diberikan. Kerana tak berlaku pada kita okey, tapi kalau berlaku pada kita atau keluarga kita macam mana? Jadi kalau itu nak kira SOSMA ni sebagai satu undang-undang nak jaga keselamatan negara, betul lah kata Khair, saya setuju bahawa orang yang mensabotaj peralatan pertahanan itu lebih bahaya daripada orang menyeludup manusia ni. Sebab dia melibat dua manusia saja diseludup, sedangkan yang mensabotaj pertahanan ni sebab satu negara bakal hancur. Kerana dia nak cari duit dengan peralatan pertahanan. Dan kalau SOSMA itu digunakan untuk orang yang menggugat keselamatan negara, maka wajarlah bagi mereka yang terlibat di dalam penyelewengan pembelian LCS ke, kapal selam ke, helikopter ke, mereka ni ditahan di bawah SOSMA. Walaupun kita tak setuju, tapi engkau dah luluskan, engkau sendiri yang luluskan. Tapi kenapa undang-undang tu tak boleh diberi kepada engkau, sedangkan engkau menggugat keselamatan negara? Kenapa undang-undang tu digunakan untuk orang lain yang tidak menggugat pun keselamatan negara? Cuma kesalahan biasa yang ada peruntukan dalam akta-akta yang lain. Tapi kenapa gunakan SOSMA? Sedangkan yang selayaknya kalau nak guna SOSMA tu kamu lah. Kamu yang mensabotaj. Bagi saya pembelian LCN ni satu sabotaj kepada pertahanan negara, satu penipuan kepada rakyat, penipuan kepada warga tentera itu sendiri kan, di mana ada orang nak buat duit dengan cara menggunakan kesempatan kononnya untuk pertahanan negara. Dan ini bukan kali pertama berlaku, banyak berlaku sebelum ini. Dan benda ni pun sekarang ni kita tengok bukan saja skandal kapal, dah terdedah dah syarikat-syarikat yang berhutang dan sebagainya. Ini akan jadi banyak. Maaf kawan, saya mencelah. Mengambil pengajaran apa yang berlaku kepada skandal 1MDB yang memang makan dah sangat lama, pada asalnya macam tak ada apa-apa, macam tak bersalah, tapi yang terkini kita mendengar sendiri daripada SPRM mengatakan bahawa laporan audit itu telah diubah. Jadi mengambil pengajaran daripada skandal 1MDB. Sebab itulah saya mencadangkan supaya SOSMA digunakan ataupun dikenakan agar benda ini jangan berlarutan sampai berpuluh tahun, sehingga kan ialah sebab ini melibatkan isu keselamatan negara kan, dan sebagai pengajaran juga pada mereka yang sewenang-wenangnya menggunakan kedudukan mereka untuk merompak, menyeleweng, dan berlakulah pelbagai ketirisan. Sekali lagi saya menekankan bahawa ini adalah isu keselamatan negara. Jadi apa pandangan Bawan mengambil iktibar daripada skandal 1MDB? Terima kasih. Ialah kerajaan yang boleh, kita cuma boleh mencadangkan. Kerajaan lah kalau nak buat nak bawa mereka di bawah SOSMA, boleh aja kan, dan akan melibatkan Syamuddin. Dan kita tahu Syamuddin ni dia orang kuat Ismail Sabri, apakah dia mampu nak buat kan, nak menangkap Syamuddin? Kalau Zahid dengan Najib tu mungkin lah, tapi masalahnya Syamuddin pun terlibat, orang dia juga
Dan dia juga boleh dikaitkan Yasin Sabri pun dengan pembinaan pengkalan tentera di Bera contohnya, dan juga pengkalan tentera di Bagan Datuk. Ya, di situ pun pada saya itu adalah satu bagi saya satu yang tidak ada kena-mengena pun dengan keselamatan negara untuk nak ada pengkalan, semata-mata untuk dapat undi jelah. Sepatutnya nak buat pengkalan tentera ni dia ada strategi pakar yang menentukan di mana sesuai lokasi yang sesuai untuk dijadikan pengkalan tentera. Adakah dia ni sesuai atau tidak? Di kawasan mana sepatutnya yang mendatangkan risiko yang kita perlu adakan pengkalan tentera? Sepatutnya dia buat kajian dulu. Bukan suka-suka hati nak buat mana-mana pengkalan tentera supaya kita dapat undi daripada pengundi-pengundi tentera kat situ. Jadi saya kata dia pun juga ada masalah, Yasin Sabri ni. Dan dalam isu kapal ni, Isyamuddin terlibat. Isyamuddin tu orang dia. Apakah dia nak buat sosma kata Isyamuddin? Kalau Zahid dengan Najib mungkinlah, tapi dia melibatkan Isyamuddin juga. Ini masalah dia, kekuatan politik yang sebenarnya. Ya. Kalau pemimpin atas tu yang telus, maka dia tak takut untuk mengambil tindakan kepada sesiapa pun. Tetapi kalau dia sendiri pun tak betul, ini masalah dia. Dia akan ambil tindakan kepada orang yang lawan dia dalam politik. Bukan kerana prinsip, tapi kerana orang tu lawan dia, maka tindakan. Maka saya boleh tak aku nak share satu, bila kita sebut tentang SOSMA tadi, boleh. Supaya orang jelas pendirian PAS ni. SOSMA. Okay, sempat lagi. Saya nak dengar ucapan dia sebab tu dia melawan SOSMA waktu itu dan selepas dia jadi kerajaan. Baik, silakan. Saya cuba share kalau boleh share. Okey, silakan. Okay. Supaya kita dapat dengar balik apa yang disebut. Ini ada puluhan lagi tahanan SOSMA yang sekarang sedang menunggu untuk dibicarakan. Ada yang sudah 2 tahun dibicarakan. Bahkan ada yang ditahan reman sudah hampir 4 tahun di penjara. Walaupun mereka sudah memenang bicaraan di Mahkamah Tinggi kira-kira setengah tahun yang lalu, tetapi mereka adalah tahanan SOSMA, mereka masih tidak dibebaskan. Selagi mana pendakwa ataupun pihak yang berkenaan yang berkuasa mahu terus membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan. Akta SOSMA membenarkan semua mereka ini ditahan reman dan tidak dibebaskan. Akta ini tidak membenarkan tertuduh diikat jamin walaupun telah menang di peringkat Mahkamah Tinggi. Mereka menunggu tarikh bicaraan di Mahkamah Rayuan. Ada yang dilengah-lengahkan sehingga setahun setengah lamanya. Ini berikan tekanan emosi serta keuangan ke atas mereka dan keluarga. Mereka ada isteri, mereka ada anak kecil yang sudah 4 tahun sengsara, yang sudah bertahun-tahun sengsara menunggu mereka di luar. Isteri-isteri kehilangan nafkah, anak-anak kehilangan kasih sayang daripada bapa mereka, anak kecil kehilangan kasih sayang seorang ayah, sedangkan mereka bukan penjenayah di mahkamah dan tidak ada yang boleh mengesahkan mereka sebagai pengganas. Saya mohon belas ihsan daripada ahli-ahli parlimen, sama ada daripada Pakatan Harapan maupun pembangkang. Dalam pada kita sedang berada di sini, tahanan-tahanan SOSMA sedang menderita ditahan tanpa sebarang keadilan diberikan kepada mereka. Saya merayu kepada pihak kerajaan supaya benar-benar membuat penelitian menyeluruh terhadap akta ini dan seterusnya membuat perubahan yang sepatutnya. Tujuan murni untuk membendung keganasan itu sangat bagus, tetapi jangan sampai menzalimi rakyat yang naif dan berniat yang naif ini. Apabila akta ini telah berlaku zalim, ia tidak lagi membendung keganasan. Sebaliknya saya khawatir ia mencipta keganasan pada masa yang akan datang. Kita tahu bahawa komitmen Pakatan Harapan khususnya akan menghapuskan ataupun setidak-tidaknya mengendurkan akta SOSMA ini daripada dibiarkan untuk terus mencengkam mereka yang tidak dibicarakan. Tetapi bilakah ia akan dilaksanakan? Sehari demi sehari mereka yang terlibat dengan kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dibuktikan, mereka ditahan di dalam SOSMA dalam keadaan keluarga mereka sedang merindui mereka sehari demi sehari. SOSMA tidak keluar daripada landasan Islam. Adapun baki perbahasan kita boleh bincang pada masa yang lain. Saya sanggup dalam ataupun luar dalam. Tiba-tiba saja SOSMA tidak bertentangan dengan Islam, tidak keluar landasan Islam. Padahal dia bercakap tadi bukan main lagi dengan hujah-hujah dia, bagaimana orang dizalimi, keluarga dizalimi kan. Di situlah sepatutnya kita buka mata lah kepada orang politik kan. Jangan kita pandang dia tu parti Islam maka cakap dia semua betul kan. Dia tak ada beza dia pun dengan parti-parti yang lain, bercakap ikut kehendak dia lah kan. Kita prinsip kita jelas, daripada ISA dulu kita lawan sampai SOSMA pun kita lawan. Bahkan SOSMA tu sebenarnya lah kita pindah pun. Sebab tu dalam baru-baru ni dia datangkan balik
pindaan tu dia kembalikan semula dan disokong oleh PAS. Kita itu lagi kita cadang waktu kita pergi kajian, kita nak hapuskan terus SOSMA ni. Tapi tak sempat lah. Sebab kita 22 bulan aja. Tapi kita sempat pindah tentang ada satu section di dalam SOSMA dan dikembalikan balik dalam persidangan baru-baru ni dan diluluskan tentang tempoh tahanan sesatan tu. Jadi sebab tu saya nak tunjuklah kepada orang kelada di PAS yang dengar kat sini, dengarlah ya. Itu ucapan daripada ketua pemuda PAS tu, Fadli dia Pasir Mas sekarang ni. Dia yang berucap. Dulu bukan. Kan kita dengar pula apa kata Nik Abdul baru ni. Bertepatan pula dengan Islam. Habis selama yang dijual, yang dicakap baru ni, apakah waktu itu tak ada lagi ayat Quran turun, tak ada wahyu lagi turun waktu tu? Ya. Ini yang saya nak tunjuklah kalau cerita pasal SOSMA ni. Masa tu Hadi Awang belum jadi duta lagi. Haji Haidar Awang pun tak datang. Tak datang di dalam dewan. Patutnya dia lah orang yang akan datang melawan undang-undang zalim ni.